الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur dan puji kita kepada Allah Tuhan sekalian. Segala puji itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah rahmati dan Allah Ta'ala ampunkan segala kesilapan, kelalaian, dosa-dosa kita pada kehidupan ini. Dosa orang tua kita, ahli keluarga kita, jiran-jiran muslimin dan muslimat. Qadar rahimakumullah. Sebelum saya nak mula ni, saya minta kita sama-sama untuk ikhlaskan hati dan juga mohon sama-sama bacakan surat Al-Fatihah. Pakcik saya semalam meninggal, belum ke bumi lagi. InsyaAllah dia akan ke bumi kot sebelum Zuhur hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nama beliau almarhum Haji Alaluddin bin Haji Syarif, 83. Banyak umur dia, 83. Meninggal sebelum maghrib, petang maghrib. Tuan-tuan rahimakumullah. Anak-anak, alhamdulillah. Saya dulu macam ni, subuh pun susah. Jangan latih hidup beragama. Jangan pisahkan dalam agama dengan kehidupan. Tuan-tuan rahimakumullah. Saya nak baca hadis Bahrul Mazi yang berkaitan dengan ilmu ni, menuntut. Ma jaa fi hasi ala tabligis sima'. Allah, tadi kita dengar hadis berkenaan awwalu ma yuhasab, perkara pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti, kita semua ni, yang tak solat, yang tak beriman, semua akan tanya. Semua akan bukan tanya, dia tanya ni ringan, hisab ni kena semua. Apa maksud hisab? Allah Ta'ala akan periksa kita punya kehidupan kita tentang solat dulu. Kalau baik solat dia, maka yang lain-lain ni insya-Allah baik dia. Tapi itu hadis tadi, uraian dia panjang. Yang Ustaz nak baca yang ni ialah berkenaan dengan hadis juga, supaya kita sampaikan apa yang kita dengar. Daripada hadis Nabi SAW. Kalau para sahabat ni dia tak sampaikan, dia tidak riwayatkan hadis, kita pun tak tahu hadis apa yang mereka dengar yang kita boleh ambil manfaat.
Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, seyogia bagi seorang yang mengetahui apa-apa masalah agama itu disiarkan dan diajarkan dia. Istimewa pula Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang menyiarkan dan mengajarkan Al-Quran dan hadis Nabi itu sangat dipuji oleh syarak dan dapat bahagian daripada dunia lagi, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Nama dia Abu Isa At-Tirmizi. Hadis ini riwayatnya daripada Zaid bin Sabit. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nadarallahu amran sami'a minna hadisan fahafizahu hatta yuballighahu ghairuhu farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fiqh laysa bifaqih. Kata Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit ni sahabat Nabi SAW. Aku dengar Rasulullah SAW bersabda, nadarallah, diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berseri, cahaya dan berseri, bukan berseri perlih, berseri, berseri muka dia akan muka orang yang mendengar hadis daripada aku, yakni siapa-siapa yang mendengar hadis dari aku, diambil orang akan dia dijadikan guru dan ikutan, dan diberi orang suka hatinya sampai berseri mukanya oleh suka cita hatinya, dan berkat hadis itu maka dihafaznya hingga disampaikannya pula kepada orang lain. Tuan-tuan rahimakumullah, mudah ya agama ni. Yang pertama, suka dengan agama. Apa dia agama? Cara hidup. Agama ni ialah lifestyle. Kalau orang yang tak ada agama, itulah cara hidup tak beragama. Kalau agama dia agama tidak menyembah Allah, itulah cara agama dia, cara hidup dia. Orang Islam, cara agama dia, cara hidup dia, cara orang Islam. Kan? Jadi antaranya ialah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tak selama ayat yang imam baca tadi. So, rakaat pertama, da'autu laila wa nahar. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam dakwah ni berapa ratus tahun. Quran cerita ratus tahun, 950 tahun. Tak ramai. Lam ajib, tak ada, maksud di situ tak ada yang jawab tu, tak ramai yang ikut, melainkan menjauh. Yang lebih dahsyat Tuhan ceritalah dalam Quran, aku cakap pasal agama, dia letak tangan sumbat dalam telinga. Kalau lah kuliah ni ada orang letak telinga, cuba rasa macam mana. Letak telinga, maksud letak jari, tak mau dengar. Kita jangan jadi umat Nabi Nuh alaihi salam. Ngantuk tak apa lagi, jangan letak. Ngantuk, tidur. Tapi kalau tak baik, sumbat earphone, sumbat ni macam-macam kita sumbat supaya tak nak dengar apa dakwah ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyampai ataupun pensyarah ke, penceramah ke, guru ke, baca apa, dia menyambung tugas Nabi. Kata-kata Nabi tadi yang didengar oleh para sahabat, diriwayatkan oleh sahabat, kemudian kepada orang selepas dia, sampai pada guru kita, sampai pada kita, dan kita pula sampaikan. Orang yang mendengar ni ada yang tak faham.
Kalau tak faham nak kena sampaikan ke? Sampaikan saja apa yang kita dengar. Barangkali kita tak berapa faham orang yang kita sampai katalah kuliah subuh ni cakap pasal apa semayang. Kita tak berapa faham tadi hadis yang imam baca tadi ni ataupun yang bila-bila kita dengar, tapi kita ingat macam budak-budak hafal Quran dia hafal. Dia pun bacakan hadis pagi tadi baca tentang ni. Orang yang tak datang tadi dia dengar hadis tu dia lebih faham. Jangan kita kata engkau tak datang, takkan kau lebih faham daripada aku yang datang. Sebab faham ini tuan-tuan bukan kita, bukan guru, bukan cikgu yang depan tu yang bagi faham. Cikgu ni dia cakap lepas dia mengajar 5 minit, faham ke tak? Kalau budak kata tak faham, jangan marah, bukan dia yang bagi faham. Dia takkan mampu. Ayah sendiri, mak sendiri pun tak boleh bagi faham. Dia boleh tarik telinga je. Tak faham ya, tarik telinga. Faham ni Allah Ta'ala bagi. Faham ni, fahmun ni bahasa Arab. Perkataan yang sama makna dengan faham ni faqih. Faqih, orang yang faham. Faham tu bukan yang dekat akal, bukan dekat telinga. Telinga ni fungsi dia mendengar, akal fungsi dia memikirkan. Afala ta'qilu. Jadi faham tu di mana? Faham tu tempatnya hati. So siapa yang boleh kontrol? Kita boleh kontrol ke hati kita? Tak boleh. Mata kita boleh kontrol kan? Tak nak tengok. Tapi hati, yang kawal hati Allah Ta'ala. Sebab itu kita kata ya mukallibal qulub, yang membolak balik hati. Allah Ta'ala bolak balik, sabit, tetapkan hati. So faham ini Tuhan sebut dalam Quran lagi, apa dalam Quran, lahum qulub la yafqahuna biha. Mereka ada manusia, hamba-hamba Allah ni, dia ada hati tapi tak faham. Sebab itu kita mulakan doa belajar tadi apa? Doa minta Allah Ta'ala buka ni pintu hati ni, maksudnya kita bersedia untuk menerima. Faqih fid din, faham agama. Faham agama insya-Allah dia punya kematangan dalam menguruskan kehidupan. Budak yang pelajar-pelajar umur yang seawal ni hidup beragama dengan anak-anak yang tidak diberi peluang ni, cara fikir dia pun berbeza. Beza insya-Allah kita akan lihat dia punya perkembangan dia nanti. Jadi kena siarkan, maksudnya kena disebar-sebarkan soal agama, Jadi barulah kita dapat agama. Kalau disembunyi, kitman, sembunyi, tahu tak nak sebar, tahu tak nak sebar, maka banyak perkara yang kita tak tahu. Sebabkan ulama manusia ni, dia menyebarkan apa yang dia dengar, dia sebar. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, masalah 24, siarkan masalah-masalah agama, ilmu syarak, dan tidak menyembunyikan dia. Itulah yang disuruh oleh syarak. Syarak ni maksudnya agama, perintah Allah Ta'ala, yang diisyaratkan oleh Nabi SAW. Nabi baca satu hadis lain, iaitu bahawasanya seorang itu apabila dengar, hadis yang sama bukan hadis lain, apabila seorang itu dengar satu masalah syarak, hendaklah disiarkannya dan jangan disembunyikan dia, dan disampaikannya kepada orang lain supaya diamalkannya. Tuan-tuan, yang nak kita siar ni bukannya keaiban orang, yang disuruh ilmu. Kalau cerita pasal hal rumah tangga orang, cerita pasal hal orang, itu bukan ilmu agama. Tapi itu yang mendapat mendapat minat orang. Dia tak ada kaitan pun dengan diri dia, tapi dia suka share.
share makan, share beli, share macam-macam benda yang dia nak share, yang akan menimbulkan banyak fitnah dalam kehidupan orang yang tersebut tanpa izin dia, ataupun diri kita yang suka menunjuk-nunjuk, yura'unan nas, suka memperlihatkan kepada manusia. Yang kita khawatir akan menimbulkan penyakit riak, riak ni, penyakit yang kita minta diajar oleh Nabi supaya bersihkan hati kita ni daripada nifaq, dan amalan kita daripada riak, dan lidah kita daripada berbohong. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riak wa alsinatana minal kadzib. Jadi benda riak-riak ni kita kena elak. Janganlah nak tunjuk-tunjuk upload dalam media sos hari ni. Makan dengan keluarga, makan ke sekat kenangan-kenangan tu okey. Zaman kita zaman nak mengimbau kenangan kenduri ke. Tapi kalau pergi tempat lain yang tak ada kaitan, menunjukkan kemewahan, makan, Allahu Akbar, cubalah elak. Kita banyak dosa, jangan menambahkan lagi dosa. Takut ada orang dengki. Dengki ni kalau kita faham, orang tak nak dengki. Orang yang faham agama dia tak mau dengki. Sebab dengki ni bukan pada orang hakikat dia. Bila ada dengki ni, Tuhan kata, sampai Tuhan sebut dalam Quran, dengki ni ialah tak puas hati dengan Tuhan. Sebab kita semua ni beriman tak beriman, Tuhan yang sama yang mengatur kehidupan kita. Kita datang kuliah ni pun Tuhan yang atur, yang tak, semua Tuhan atur kehidupan. Ada orang berniaga 10 gerai dekat tepi jalan, akok, roti canai, nasi air apa semua. Yang pergi ke kedai masing-masing ni bukan kita punya marketing, Allah Ta'ala yang atur dia. Yang buka selera dia nak pergi makan ni dia. Kalau dia tak pergi kedai kita, jangan dengki. Kalau kita dengki ni, kita dengki pada yang mencipta cita rasa orang. Siapa yang mencipta cita rasa orang? Allah Ta'ala. Boleh kita, sebab tu jangan dengki. Kalau dilayankan dengki ni, dia akan kreatif buat jahat kepada orang yang dia dengki. Sebab itu minta berlindung kepada Allah. Min syarri hasidin iza hasad. Daripada kejahatan dunia ni yang banyak orang buat ni jahat, pasal dia dengki. Allah juga yang cipta dengki ni. Mana ada manusia mampu nak mencipta. Tapi Allah Ta'ala bagi ingat, jangan buat penyakit-penyakit yang menyebabkan dia akan terseksa di akhirat nanti. Tuan-tuan rahimakumullah, sabda Nabi lagi tentang hadis ni, farubba hamil fiqh ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fiqh laisa bi faqih. Boleh jadi orang yang menerima nas ataupun pengajian ilmu tadi, faham fiqh, dibawanya kepada orang yang lebih faham. Saya faham sikit, dalam majlis ni ramai yang lebih faham. Sebutkan juga, walaupun kita aku dah biasa dengar dah benda ni, mungkin dia orang biasa dengar, sampaikan juga. Sampaikan juga. Ada yang lebih faham daripada saya pun alhamdulillah, seperti orang yang menyampaikan nas ataupun sumber fiqh kepada orang-orang yang level dia disebut mujtahid. Tiba-tiba kepada mereka dikeluarkannya kehendaknya dan maksud. Bila jumpa dengan orang yang pakar, dia dengar apa yang saya sampaikan, dia pun bagi tahu maksud dia begini. Jadi kita dapat tahu. Kita hak baca hadis ni jangan kata aku baca aku tahulah. Tak semestinya saya baca saya lebih tahu. Ada yang mendengar ni lebih faham daripada apa yang saya baca, apa yang saya sampaikan. Maka yang membaca pun kena membuka hati dia menerima. Dia akan, ada orang yang depan dia dengar, dia akan fahamkan. Macam ni cara faham dia. Macam ni cara faham.
Sebab itu tuan-tuan rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ziarah kubur, urusan mandi, urusan apa? Semayangkan jenazah. Abu Hurairah dia riwayatkan satu hadis. Dia kata siapa yang solat jenazah dapat satu qirat. Dapat satu qirat. Qirat ni apa dia, sekecil-kecil qirat tu sebesar Uhud. Kalau dia ikut, lepas dia semayang, dia ikut jenazah ni sampai ke bumi, dia dapat lagi satu. Maknanya 2 qirat lah. Kalau dia semayang dapat satu, kalau dia pergi jenazah sampai ke bumi dapat 2 qirat. Ada sahabat ni, dia kata, kamu pergi tanya Aisyah. Dia tak pernah dengar hadis tu. Jadi bila tak dengar, dia pergi tanya aja. Aisyah kata, sadaq Abu Hurairah. Betul, apa yang Abu Hurairah tu cakap betul. Itulah yang Nabi SAW, Nabi SAW sebut. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, kita boleh tanya dengan orang untuk dapat kepastian. Kalau kita pun tak tahu, tak pernah dengar hadis ni, betul ke daripada Nabi, tanya dekat siapa yang kita rasa dia lebih dekat dengan Nabi. Aisyah, kita tanya Aisyah. Dia tanya orang yang ahli dia. Jangan kita tak tahu, kita terus menolak. Menolak tanpa hujah pula tu. Kalau kita tahu, kita beri kalau yang menyampaikan itu dalam mengurai kefahaman dia tu tak betul ataupun kurang tepat, boleh dibetulkan dan memberi apa kefahaman dia. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, so tak berlakulah perdebatan yang panjang, sebab kefahaman ini yazid wa yanqus. Faham ni boleh bertambah, boleh berkurang. Hari ni tuan-tuan faham, sampai zuhur sekejap lagi mungkin lupa, mungkin ingat, mungkin bertambah, ada yang mungkin kurang. Dan sabda Nabi SAW begitu, sampaikan sabda Nabi, boleh jadi orang yang membawa kefahaman itu tidak dia lebih faham, tidak pandai faham dia dalam masalah-masalah agama, semacam orang-orang yang hafaz Quran. Setengahnya erti makna isi, setengahnya hafal je, hafaz sahaja, dia tak faham apa yang dia hafal. Betul, dia antara faham itu bukan hanya berguru, dia kena praktikkan, praktikkan dalam hidup dia. Tuan-tuan rahimakumullah, dia bukan senang nak praktikkan kehidupan. Dan kita ni tuan-tuan, hidup beragama ni kalau tak dipraktik, tak jadi, tak pandai kita. Macam budak ni, katalah kita hari ni kita belajar bab berenang, mana ada kolam berenang ni. Jadi cikgunya pun bagi teori, tarik nafas, angkat tangan, kembang dada. Seminggu belajar ni, hari-hari 10 minit, 20 minit bagi, tapi tak pernah masuk kolam. Pandai tak dia berenang? Memang tak pandai. Pasal tak praktikkan berenang tu. Begitu juga agama. Belajar tiap-tiap kali kuliah subuh tapi tak praktik, faham ke dia? Dia takkan faham. Tuan-tuan belajar hadis tentang halal dan haram, takat dalam surau je, pergi kat luar tak lagi, tak kira dah halal haram, semua dia tibai. Tak beragama hidup dia. Nanti sebab itu dia ditanya nanti, sampai ke kepada kamu tentang ilmu agama ni? Kata tak sampai, tanya pula Nazir, tak ada kuliah ke? Buat kuliah. Apa yang tak ada, macam-macam ada. Tauhid, hadis, kalau tak ada dekat sini pun dilengkapkan di masjid, di Aman Putra, Nusa Putra, Rista Villa. Kita lah kena, sebab kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala, ke mana kita habis masa umur kita. An umri fima afna. Umur mana kamu habis? Banyak tengok TV, main game je ke? Lepas tu banyak tak faham. Sekali-sekala dengar, bukan bertambah, menambahkan serabut. Jadi bila serabut, dia tinggal tu, langsung dia tidak
mendalami perkara tersebut. Ada orang pula, aku tak nak masuk campur. Allahu Akbar. Tak nak masuk campur macam mana hidup ni tuan-tuan? Masyarakat kena bercampur lah. Kan? Bila sebut pasal kematian ni berlaku, saya tak tahulah kat taman tuan-tuan ni. Ada taman kita ni, dekat-dekat kawasan kita ni. Dia tak masuk khairat kematian tu bukan wajib. Bila meninggal, perkataan mak dia kata, pergilah tanya orang surau. Ayah tak pernah ke surau. Oh, pergi ke masjid, pergi sini. Okey, dia pergi masjid. Masjid kata duduk kat mana? Duduk kat taman sekian. Kontak taman sekian. Kenapa tak bagi tahu kat surau tu ke masjid? Orang surau terasa hati. Maksudnya tak tahu pula ada kematian. Pasal dia tak pergi ke surau. Jenazah, van jenazah dah sampai masjid, orang seorang pun tak tahu. Lepas tu apa yang ditinggal? Cicek-cicek yang tak berapa manis lah. Orang surau begini, dia begini. Benda dah mati tuan-tuan. Orang dah mati. Yang hidup mengumpul pahala ke buat dosa? Uruskan fardu kifayah tu. Uruskan fardu kifayah. Tapi disebabkan sikap kita ni tak mau, rasa tak penting, nanti biarlah orang urus. Memang orang urus, tapi yang meninggal tu meninggalkan anak yang baru belasan tahun, tak tahu apa, kenal pun tidak imam, ke masjid pun tidak, surau pun tidak. Allahu Akbar. Tu antara ni anak-anak yang tahu jangan rajin pergi masjid. Sebab itu tuan-tuan, kita ni dengan budak-budak di masyarakat ni, tak pesan masyarakat budak-budak ni kena ke masjid. Kan? Kena ke masjid, kenal kawan-kawan ayah. Kan? Kawan-kawan ayah. Antara orang yang Nabi SAW kata bila ayah kita dah meninggal, siapakah orang yang kita nak buat baik? Kawan hidup ayah tu sendiri. Kan? Kawan dia, siapa kawan dia masih hidup, pergi buat baik dengan dia. Buat baik tu macam-macam lah cara, kaedah dia. Nanti kalau tak kenal siapa member ayah, itu jadi masalah dia. Rugilah kita nanti. Kita dah tak ada peluang dah. Yang akan meneruskan legasi amalan kita, anak kita. Sebab itu kita kahwin, nak dapat anak, dan anak akan mewarisi amalan kita, bukan mewarisi harta kita lepas tu enjoy ikut suka cara dia nak guna harta. Ilmu agama yang kita tinggalkan untuk dia tu supaya dia hidup. Dengan beragama kita boleh dapat pahala insya-Allah. Lebih-lebih lagi doa amalan dia tu, waladun soleh yad'un. Tuan rahimakumullah. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, dalam bab ini ada lagi riwayat-riwayat lain ni. Bukan dia saja, bukannya Zaid bin Sabit saja meriwayat hadis ni, ada daripada Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, dan Abi Darda, Mut'aim, Jubair bin Mut'am, Anas bin Malik dan sebagainya, ramai lagi. Dan hadis Zaid bin Sabit ni status dia hadis hasan. Tuan-tuan rahimakumullah, bila kita dengar hadis kemudian kita siarkan, kita sebarkan, sungguh syarat kita sangat menggalakkan orang yang mendengar hadis ni suka cerita dunia akhiratnya nanti, sebab diikut orang dan dikemukakannya dan dapat balasan baik di akhirat nanti. Kita tahu satu, apa nama? Tabassama fi wajhi akhi khadaqah. Senyum ke muka saudara kita sedekah. Kita pun bagi tahu senyum. Dengan masa-masa muka dengan kawan-kawan kita. Lagi kita jumpa hadis lain lagi, kita pun sebarkan. Hari ni dia kata nak sebar suara tak sedap, nanti orang tanya. Tulis tulis dekat masjid, tulis dekat apa? Tempat-tempat yang boleh tulis lah, jangan contoh-contoh yang elok-elok orang baca. Tulis dekat sekarang media sos, apa
orang kata kita apa yang kita nak kongsikan, dia ada orang baca, mudah-mudahan adalah sumbangan ilmu kita. Ya. Satu hadis lagi tuan-tuan rahimakumullah, berkenaan yang sama ni, tapi kali ni riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Katanya sami'tu Rasulullah SAW yaqul nadarallahu amran sami'a minna syai'a fabalaghu kama sami'a faruba muballagin aw'a min samin. Kata Abdullah Mas'ud ni, dia menguraikan, bukan mengurai hadis ni, kalau kita belajar macam menguraikan hadis yang tadi ataupun menambah faham kita. Allah Ta'ala bukan Allah Ta'ala ni disebut nadar Allah Ta'ala memberikan cahaya amran, berseri-seri muka orang yang mendengar daripada aku suatu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan barang yang didengarnya dan diajarnya dan diberi hafaz pula akan dia orang lain. Tuan-tuan rahimakumullah, ada satu madrasah ni, dia bukan hafal Quran ni, dia hafal hadis. Nak belajar tentang hadis ni, pergi ke surau-surau yang ada tulis ustaz-ustaz yang baca kitab hadis 40. Kat sana dapat uraian, ada hukum fiqh di dalam dia. Tapi menghafal yang dulu dekat sekolah. Habis matan arba'in, dia pergi naik Riyadhus Salihin Imam Nawawi lagi. Tadi pun hadis 40 Nawawi, kemudian naik Riyadhus Salihin, naik lagi. Naik tu maksudnya kita level kita belajar hafal hadis tu naik. Makin banyak, beribu-ribu hadis hafal. Dia kata, bagus ke hafal hadis ni? Baguslah hafal hadis, daripada hafal benda-benda yang bukan-bukan. Selepas hafal Quran, kita hafal hadis. Hafal hadis banyak-banyak. InsyaAllah dia jadi sumber dalam pengetahuan kita. Sebab yang kita hafal tu ialah nasihat, petua-petua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya Nabi banyak hal, Nabi jawab. Jadi kita hafal. Saya kira orang yang mendengar hadis Nabi itu jangan ia takhir, maknanya kepada menyampaikan ilmu itu kepada siapa yang lebih alim. Kan pelik, orang sampai pada orang yang tak tahu, ni sampai kepada orang yang lebih tahu. Kita nak sampai pada orang tahu, kan kena tegur pula. Dia kata begitu, sampaikan yang lebih alim daripada dia pada pandangannya, atau yang tidak tahu. Kepada orang yang tak tahu pun kita bagi tahu. Kerana harapkan bahawa jadi orang yang disampaikan hadis kepadanya itu ambil berat dan dihaluskan hadis itu dan mengambil faham yang lebih daripada yang mendengar. Jangan kita rasa kita mendengar kita lebih baik. Tujuan kita dengar ni, lepas kita dah dengar, kita nak sampaikan kepada yang lebih faham, iaitu yang alim. Kalau dia orang yang faham hadis, dia tak berasa, dia akan rasa terima kasih orang bagi tahu kat kita tentang hadis ni. Lagi kita nak dengar Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala turbitkan dalam hati kita ni minat nak mendengar hadis, minat nak mendalami, minat tu. Sebab manusia ni tuan-tuan rahimakumullah, dia musuh kepada benda yang dia tak tahu. Dia tak tahu, itu yang jadi masalah. Kalau dia tahu, dia tak tinggal kuliah subuh, dia tak tinggal kuliah duha, dia tak tinggal solat. Masalah dia tak tahu. Maka tak tahu itulah yang kita kena sampaikan. Yang nak buka hati orang tu bukan kita, bukan mak ayah. Allah Ta'ala yang buka hati, yang bagi faham, yang bagi hidayah untuk dia datang mendalami. Sebab tu ibu-ibu yang hantar anak pergi tahfiz ni, sekolah-sekolah tahfiz ni, dia akan tanya bukan pada anak, bukan hanya pada mak ayah. Dua-dua kena tanya, kena interview. Sebab dia luar biasa sikit berbanding dengan cara sekolah-sekolah lain. Nak mengapai ni, tanya ni suruh masuk sini ni, ayah paksa ke mak paksa ke sendiri, tanya anak murid tu, budak tu.
Ayah suruh, awak minat kan? Tak minat. Tapi dah ayah suruh, pergi. Kenapa puan suruh, kenapa tuan suruh? Yang budak kecil kena diasuh lah minat tu. Tanya dia, semua dia minat. Kejap nak jadi polis, kejap nak jadi tentera, kejap nak jadi itu. Dan kita kena bentuk dia. Okey, betul orang tua cakap, mak ayah kata betul kan? Tapi biasanya itu yang umur 10 tahun ke bawah, 10 tahun ke atas ni dah reti fikir dah. Maka sebab itulah awal-awal lagi, seawal umur 7 tahun tu kita suruh dia pergi semayang kan? Suruh dia pergi semayang. Sampai umur 10 tak mahu, baru pukul kalau tak semayang. Jadi dalam pengisian 7 tahun mengenal Allah Ta'ala, solat ni macam mana kita didik dia? Kalau betul cara didik dia, dia pun nak belajar lah hafal Quran, nak belajar, dia datang sini. Tapi kalau solat tak diajar, tiba-tiba tuan-tuan suruh paksa dia buat masalah dekat Mahat Tahfiz. Ada 40 student kan, kita jadi orang, anak kita jadi yang ke-40. Sebelum ni okey lah. Lepas tu masuk seorang ni semua jadi dikelang kabut, semayang kurang, main cuit orang lah apa semua kan? Dia jadi, bukan kita jadikan, kita kena tegur kepada pelajar-pelajar yang macam ni supaya diberi disiplin dia. Mahat Tahfiz ni dia rotan pelajar tuan. Boleh ke nak kena rotan ni anak ni? Rotan ya, rotan. Saya kat rumah tak ajar rotan, kena rotan tak. Quran ni kalau tak dirotan tak hafal budak ni kan? Makan macam ni lah kami makan kan? Bukan makan macam di rumah tu. Okey, bab tu okey je kan? Penting kemenjadian dia anak tu esok. Tuan-tuan rahimakumullah, baru sampai 3 minggu minta anak balik kan? Rindu pada anak dan sebagainya tuan-tuan kan? Kita betul anak tak biasa kan, enggang dengan mak ayah, tak biasa diajar keluar, baru sehari keluar tinggalkan keluarga, dia akan tinggalkan kita nanti ni. Kalau kita dah tinggalkan dia pergi belajar agama, bukan tempat-tempat lain. Bukan senang tuan-tuan nak suruh kita ni nak keluar. Tara kita yang faham pun tak keluar. Keluar untuk kita infakkan masa kita ni belajar tentang agama Allah Ta'ala. Dia tak ada benda lain yang dia nak buat. I'tikaf, dengar hadis, solat, tidur, makan, solat. Itulah. Nanti orang buat pandangan, takkan agama tu macam ni ya, tak ada keluar, tak ada buat kerja-kerja dunia. Ada, cuma pengisian nanti dia bagilah buat masa ni tak sesuai. Ada dia bertani, buat kerja apa, tapi adalah aktiviti yang lain yang bukan hanya duduk dalam masjid baca Quran ya. Ada lagi aktiviti lain, pergi bergaul dalam masyarakat, jumpa orang, beradab dengan orang tua. Itu antara benda yang live yang kita mak ayah susah nak didik. Dan berilah kepercayaan kepada orang yang nak didik dia. Itu antara benda yang kita kena yakin. Kita hantar orang anak kita ke sekolah, lepas tu kita tak yakin ke sekolah, tu salah. Kita persoalkan guru-guru. Allahu Akbar. Kadang-kadang dengan bahasa-bahasa yang kurang adab dia. Kita nak anak beradab, tapi kita sendiri tidak beradab. Macam mana? Sebab itu Rasulullah SAW kata, dia nak umat dia, umat Islam ni beradab. Nabi contohkan dulu adab. Sebab itu tuan-tuan, nak masuk syurga bukan hanya banyak semayang. Ada makhluk Allah yang kuat, alim, banyak ilmu, banyak ibadah dia, terkeluar dia daripada syurga sebab adab dia dengan Tuhan dia.
Apa adab dia? Dia ada sombong dengan Allah Ta'ala. Tak aba wastakbara. Tuhan kata dalam syurga tak boleh ada ni. Itu dari syurga keluar. Kita kat dunia ni kalau ada sombong, macam mana nak masuk? Orang yang dalam syurga sombong pun terkeluar. Kalau dalam syurga, dalam dunia ada sombong, memang tak boleh masuk. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, tak masuk syurga, man fi qalbi, siapa yang ada dalam hatinya misqal zarratin kibir, sebesar zarah ada rasa takbur, besar diri. Sebab tu Tuhan, Nabi terangkan hadis tu daripada ayat Suratul Furqan ayat 63. Apa dia? Apa? Surah Furqan. Tak apa lagi. Tak sampai lagi. Ibadur Rahman. Ustaz Fatur Rahman baca itu minggu sudah dekat Nusa Putra kuliah subuh. Sembahyang subuh dia. Ibadur Rahman, hamba Allah Ta'ala, yamshuna fil ard, berjalan di atas muka bumi ini. Apa cara jalan dia? Hauna, tunduk, sopan santun. Jadi kena belajar. Jangan takbur jalan atas muka bumi ini. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan jalan dengan sombong bongkak atas muka bumi ini. Nak didik perasaan ni dia ambil masa. Kadang-kadang sampai tua dah nak mati pun sombong lagi. Ya, tuan-tuan rahimakumullah, sombong ni sampai mengaku Tuhan. Manusia yang namanya siapa? Namrud tu raja, nama betul dia. Fir'aun ni semua dia orang sombong. Kan? Sampai kata riwayat, tuan-tuan rahimakumullah, Fir'aun ni dalam bila Allah Ta'ala tenggelamkan dia lemas, dia minta tolong tak? Dia minta tolong. Orang lemas minta tolong tak? Minta tolong. Berapa kali dia panggil nama Nabi Musa? Yang panggil Musa, Allah biar, kalau dia panggil aku tolong. Walaupun sekali dia minta selamatkan dia, tapi sebab dia ni mengaku Tuhan, lepas tu dia minta tolong pada makhluk, ngelam kau. Dan kita belajar dalam hidup kita dah 70 tahun hidup, kita kena minta tolong pada Allah, jangan minta tolong pada manusia. Manusia ni cuma cara saja yang bagi pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala hantar orang, Allah Taala hantar manusia untuk menyelesaikan permintaan kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ni dapat kita sampaikan kepada ahli keluarga kita, dan insya-Allah sampaikan kepada kawan-kawan. Boleh tak? Boleh tak? Bukan susah sangat pun. Quran banyak hafal, takkan hadis 1-2 tak boleh. Sampaikan. Wallahu a'lam. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang bahagia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jazallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhat. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa jami'il mu'minina ya rahman. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.